الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم
حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Jutaan terima kasih kepada Ustaz, Tuan Moderator. Juga jutaan terima kasih kepada Datin Nurlela yang sudi menjemput.
semua sekali lah yang bekerja keras untuk mengimarahkan majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selalu, saya ulang pada diri saya dan kita semua bahawa jom kita memanfaatkan saki-baki usia kita yang ada lagi ni, supaya usia kita ni ada sesuatu yang dapat dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilaian yang baik di dunia, menjadi syafaat pada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Seperti mana saya sebut tadi, saya tak pernah jumpa Datin Nur Laila tu, tapi ada WhatsApp yang masuk dan alhamdulillah kita berkesempatan, walaupun malam ni malam berinai bagi saya sebenarnya. Okey. InsyaAllah dengan izin Allah, insyaAllah moga-moga Allah pemudahkan segala ruang pada kita lah, insyaAllah. Baik. Dengan tajuknya 4 amalan syurga itu, kisah ini disebut di dalam hadis yang sahih. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam Muslim 1707. 1707. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sa'iman, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana. Qala faman tabi'a minkum al-yawm janazah, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana. Qala faman atma'a minkum al-yawma miskina, qala Abu Bakr radhiyallahu ana. Qala faman 'ada minkum al-yawma maridan, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pernah bertanya. Rasulullah tanya di antara sahabat yang ramai-ramai ini, siapakah di antara kamu yang berpuasa pada hari ini? Dalam kalimah yang kita perlu faham adalah puasa sunat lah. Siapakah di antara kamu yang berpuasa pada hari ini? Jawab sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, ana. Saya. Baginda bertanya lagi, siapa di antara kamu yang menghantar jenazah pada hari ini? Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, saya. Baginda bertanya lagi, siapa yang memberi makan pada orang miskin pada hari ini? Maka juga jawab Abu Bakar, saya. Dan yang terakhir Nabi mengatakan bahawa siapa yang telah menjenguk orang sakit atau menziarahi orang sakit pada hari ini? Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, saya. Kemudian Nabi SAW bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah semua amalan ini terkumpul pada diri seseorang itu, melainkan dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim 1707. Kenapa saya beritahu dengan jelas? Memang setiap pertemuan, setiap ceramah saya akan beritahu sama ada hadis tu dhaif ke, sahih ke, hasan ke, maudhu' ke, kena beritahu. Sebab itu tanggungjawab penyampai supaya kita tidak termasuk dalam hadis yang Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berbohong menggunakan nama Nabi di atas penyampaian hadis yang palsu sedang dia mengetahuinya, maka siap tempat duduk dia dalam api neraka Jahannam. Hadis ni adalah sahih. Hadis ini daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum dia Islam, nama dia Abdus Syam, hamba kepada matahari. Apabila dia memeluk Islam, Nabi bagi kepada dia nama Abdur Rahman, hamba kepada yang maha pemurah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah di kalangan ahli sufah, iaitu ahli sufi. Yang kita panggil rumah tak ada apa, tak ada, dia pergi, kebanyakan mereka menghabiskan umur dia tidur rehat di masjid. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia keberuntungan menjadi menantu kepada orang kaya. Akhirnya dia dapat menggunakan harta bapa mertuanya demi kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala.
meninggal di kala umur 78 tahun. Dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga meninggal di zaman Saidina Umar Al-Khattab. Ya, Abu Bakar Siddiq dia pernah jadi gubernur di Bahrain dan Abu Hurairah ni dia pernah jadi gubernur di Bahrain dan beberapa kehidupannya lah. Ya, Abu Hurairah adalah di antara perawi hadis yang sangat banyak. Ya, dilaporkan lebih daripada 5,000 hadis dia saja yang meriwayat. Kalau kita tengok pandangan ulama menyebut ada di antara yang menyebut 5,374 hadis Nabi SAW. Ya, 5,374 hadis Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan dia menyatakan bahawa Nabi SAW telah bertanya kepada sahabat-sahabat yang ramai pada hari itu. Apa pertanyaan Nabi SAW? Kata Nabi, man asbaha minkumul yawma sa'iman. Siapa yang pagi ni, siapa yang hari ni dia berpuasa. Ulama menyebut bahawa puasa ini adalah puasa sunat. Sama ada puasa tu puasa Isnin, Khamis, ataupun puasa itu puasa hari-hari putih pada 13, 14 dan 15 hari bulan-bulan Islam. Itu puasa sunat. Maka Nabi SAW tanya, di antara kamu pada hari ini semua, siapa yang berpuasa sunat? Maka jawab Abu Bakar As-Siddiq, ana. Ini amalan pertama untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa. Untuk berpuasa Ramadan, ramai orang boleh buat. Hatta orang yang tak solat pun dia boleh buat puasa Ramadan. Untuk berpuasa Ramadan, ramai orang boleh buat. Kerana pada ketika itu semua orang berpuasa. Jadi suasana itu adalah musim berpuasa. Jadi mudahlah kalau kita nak puasa. Orang yang tak tutup aurat pun dia puasa. Orang yang jahat pun pada bulan tu dia berpuasa. Ya, pada ketika itu. Tapi untuk berpuasa sunat, jom kita renung sekejap. Puasalah, katalah habis dah puasa Ramadan, puasa fardu dah selesai, tiba-tiba masuk bulan Syawal. Bulan Syawal tu bukannya 30 hari pun, 6 hari je. Tak payah buat berturut-turut, lompat-lompat pun boleh. Begitulah kita lompat sampailah Muharram tahun depan. Tak puasa juga. Kenapa? Disebabkan puasa sunat ini adalah satu ujian besar. Sebab ketika kita buat, orang lain tengah makan. Ketika kita duduk tengah tak makan, orang lain buat kenduri, orang lain menjamu selera dan sebagainya. Sebab itu ulama-ulama tasawuf berkata bahawa halangan puasa sebenarnya yang paling kuat sekali adalah puasa sunat. Ya, puasa sunat. Kerana puasa sunat ni sukar dilakukan. Yakni pada ketika orang lain makan dan menjamu selera. Ini amalan Abu Bakar As-Siddiq, puasa sunat. So perkara pertama pada malam ini, jom kita jangan tangguh untuk puasa sunat. Beramal dengan puasa sunat. Sama ada kita ni kalau tak buat Isnin dengan Khamis, kita buat 3 hari pada bulan, dalam satu bulan, 13, 14 atau 15 hari bulan. Atau kalau kita ni jenis kuat, maka kita boleh berpuasa seumpama puasanya Nabi Daud AS. Yakni 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Yakni 1 hari cuti. Ini adalah amalan baginda Nabi SAW. Maka puasa ni satu kenikmatan besar sebab kita dapat merasai kepayahan orang lain, terutama pada waktu pandemik ni. Pada waktu PKP ni, pada waktu PKP fasa 1, fasa 2 ke fasa berapa pun, saya alhamdulillah sempat menggunakan harta yang ditinggalkan oleh arwah isteri saya pada 5 bulan yang lepas dia meninggal. Dan adalah sedikit-sedikit yang dia tinggalkan, maka saya gunakan duit itu untuk buat bantuan kasih mama, untuk cari orang miskin. Ya? Dan apabila kita turun ke padang ni, jumpa dengan orang miskin dan kadang-kadang kita terkejut. Rupa-rupanya ada berhampiran 1-2 kilometer dengan kita, mereka makan nasi hanya dengan digaulkan dengan garam sahaja. Mereka duduk dalam rumah flat mereka, rupa-rupanya api elektrik ni dah 6 bulan.
telah dipotong. Begitu juga air tumpang air surau di bawah flat. Begitulah keadaannya. Sebab tu apabila orang berpuasa, dia dapat menikmati, merasai kepayahan orang lain. Jadi kita kena, perkara pertama sekali, syarat seperti yang disebut di hujung tu, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah, tidaklah semua ini berada dalam satu waktu melainkan dia akan masuk syurga Allah. Jadi perkara pertama semua pada malam ini kita kena tanam hasrat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan kita berazam dan kemudian kita berserah pada Allah Taala, yakni untuk bina kekuatan melakukan puasa sunat. Sama juga puasa sunat juga harus dijaga. Kita bukan hanya puasa mulut daripada makan. Puasa juga mulut daripada berkata-kata benda yang tidak berfaedah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap yang baik-baik ataupun diam. Puasa mata daripada memandang perkara yang buruk-buruk. Puasa telinga daripada mendengar berita-berita yang tak baik. Puasa tangan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Puasa kaki daripada melangkah pergi kepada tempat-tempat yang tidak baik. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat 65 daripada suratul Yasin, Allah kata di negeri akhirat nanti mulut kita akan dikunci rapat dan bercakap di hadapan Allah adalah dua tangan kita. Dan yang menjadi saksi adalah dua kaki kita atas segala amal kita. Maka jom kita memperkukuhkan kehidupan kita untuk berpuasa, nak capai syarat daripada 4. Satu daripada 4 untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, baginda Nabi SAW bertanya lagi. Kata Nabi apa? Faman tabi'a minkumul yawma janazah. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ana. Nabi tanya lagi, pada hari ini siapa yang dah mengantar jenazah? Apa maksud mengantar jenazah ni? Mengantar jenazah ni maksudnya apabila dia dengar berita kematian. Perkara pertama dia sebut adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau yang meninggal tu dengar beritanya perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau dia dengar berita tu ramai yang meninggal, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Orang yang dikatakan sempurna dia mengiringi jenazah atau mengantar jenazah ini adalah apabila dia dengar berita, dia lalu dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salahnya orang Melayu kita adalah apabila dengar berita mati je, Al-Fatihah. Ini benda yang sangat banyak berlaku, kita pun Al-Fatihah. Lalu masuklah dalam WhatsApp kita. Grup-grup WhatsApp kita pun macam tu juga. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ini satu benda yang tidak diajar di dalam sunnah Nabi SAW. Maka perkara kedua dalam bab mengantar jenazah ini adalah apabila kita mendengar berita, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi pesan doakan mereka. Paling kurang doa. Allahumma ghafirli walaha. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dia jua. Maksud gitu. Kalau lelaki, Allahumma ghafirli walahu. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dia si mati yang lelaki itu. Kalau dia ramai, Allahumma ghafirli walahum. Paling kurang. Paling kurang. Tapi doa yang Nabi ajar, yang paling sempurna adalah kita boleh ambil perenggan awal. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni mereka. Yakni siapa? Orang yang meninggal dunia. Ya Allah, rahmati mereka, kasihani mereka, maafkan mereka. Ada ayat tu sambung lagi. Boleh kalau nak baca panjang, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madqalahum bil ma'i was-salji wa barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqu ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min ahlihim ilal akhiril ayah. Jadi perkara pertama, mengantar jenazah ada menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan Al-Fatihah. Ya. Yang kedua, doakan mereka. Yang ketiga, bantu memudahkan pengurusan jenazah si mati.
bantu apa sahaja bantuan yang boleh diberi, maka bantulah. Bagi orang perempuan, dia boleh bantu dari sudut lain. Sudut apa? Sudut mententeramkan balu kepada si mati seandainya orang tu meninggal, yang meninggalnya suaminya. Ya, untuk menguruskan jenazah, bantu memudahkan urusan jenazah itu. Dan sebab tu disebut sebagai mengiringi jenazah atau mengantar jenazah, maka yang terbaik daripada sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampailah dia mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, yakni kepada orang lelaki sahaja. Kepada orang lelaki sahaja. Orang perempuan, no. Orang perempuan ada khilaf pandangan. Yang jumhur ulama kata orang perempuan tenang aja duduk di rumah. Selesai, biar yang nguruskan jenazah itu, yang mengantar jenazah itu lelaki. Kita baca dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang mengantar jenazah, orang yang menguruskan jenazah, bantu ini, dia dapat pahala 1 qirat. Tapi orang yang membantu menguruskan jenazah dan kemudian mengantar jenazah sampai ke tanah perkuburan, dia dapat pahala 2 qirat. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, 2 qirat tu macam mana? Kata Nabi SAW, lebih besar daripada 2 bukit Uhud. Lebih besar daripada 2 bukit Uhud. Tuan-tuan perempuan, saya suka mengingatkan kita semualah. Kat mana-mana ni saya sebut. Allah ni dia penyayang betul dengan kita. Dalam keadaan banyak dosa, dia offer kita. Ambil wuduk aja. Tapi kita kenapa tak tahu, kenapa kita lambat perasan dengan offer dan tawaran yang Allah bagi. Cuba lihat hadis riwayat Imam Muslim. Apa Nabi kata? Nabi kata barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan kemudian selepas itu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, Allah akan buka 8 pintu syurga. Maka masuklah kamu ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Sampai sekarang, ramai yang tidak hafal doa selepas wuduk. Berapa lama dah kita berada dalam PKP? Daripada 18 hari bulan Mac 2020 sampailah hari ini 2 hari bulan September 2021. Setahun setengah dah. Kita masih lagi gagal. Hafal doa tolak bala pun tak ada. Doa minta jauh daripada wabak pun tak ada. Tak doa-doa sampai sekarang. Tak hafal-hafal sampai sekarang. Yang ni. Maka kita perlu ada kesungguhan. Jadi yang kedua ni apa? Menghantar jenazah. Ya, menghantar jenazah ini maksudnya kita berusaha untuk terbabit walaupun sedikit di dalam menguruskan hal yang dipanggil pengurusan jenazah. Dan yang paling besar, yakni sehinggalah jenazah itu kita iring sampai ke tanah perkuburan, sampailah selesai buat pengurusan. Bukan pada orang perempuan, ya, hanya pada orang lelaki sahaja. Sayang 1000 kali sayang. Apabila kita melihat sebelum PKP dululah, ya, apabila ada orang meninggal, yang meninggal tu lelaki, tapi ramai yang baca Yasin tu kelilingnya perempuan. Sebab orang perempuan ni ada grup baca Yasin, grup marhaban, macam-macam grup ada. Tapi sayang orang lelaki tak buat urusan tu, dibiarkannya kepada orang perempuan. Dan akhirnya yang kita risau apabila mengantar jenazah ke kubur juga ramai perempuan daripada lelaki. Kita pergi meminang sekarang, orang yang menunggu kita tu 50 orang perempuan, 5 orang lelaki. Sampai kita tanya, ni siapa yang nak terima pinangan ni? Lelaki ke perempuan? Tapi rupa-rupanya perempuan. Allah Rabbi. Sangatlah kita takut pada waktu akhir zaman pada waktu ini. Maka saya pesan kepada orang perempuan, sama juga. Ketika isteri yang kematian suami, maka ulama, memang paling ramai ulama menyebut, isteri tinggallah, diamlah di dalam rumahnya. Diamlah di dalam rumahnya. Tak perlulah dia keluar mengantar jenazah sampai ke tanah perkuburan. Okey, mengantar jenazah atau uruskan jenazah ini perkara yang paling simple. Kalau kita baca dalam hadis, kalau kita ngaji, 7 hak
orang hidup ke atas orang mati. Atau 7 hak yang perlu ditunaikan oleh orang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Pertama, bila dia sah saja meninggal, segera mandikan dia. Jangan tangguh-tangguh. Kedua, segera kafankan dia. Ketiga, segera salatkan dia. Keempat, segera kebumikan dia. Kelima, segera selesaikan hutang si mati. Keenam, segera selesaikan wasiat si mati jika ada. Dan ketujuh, segera faraidkan hartanya. Alhamdulillah 4 yang pertama okey. Bab mandi ada orang tolong mandi, kafan ada orang tolong kafan, solat pun alhamdulillah ramai. Kemudian ke bumi pun tak ada masalah. Bab hutang kadang-kadang dia lambat sikit. Okey, waris biar jadi lambat macam tu. Yang kedua, bab wasiat. Wasiat mesti lebih dari kurang daripada 1/3 harta yang dia tinggalkan. Contoh dia tinggalkan 100,000, seandainya dia wasiat 50,000 bagi kepada masjid mana-mana, maka tak boleh ditunaikan kerana menyalahi had wasiat 1/3 sahaja. Tak boleh ditunaikan. Okey, itu penting. Dan faraidkan hartanya. Kita orang Melayu, Jawa, Banjar. Ni hati-hatilah. Sebab apa ya? Sebab kita suka menangguh-nangguh. Oh, ini pusaka, biarlah. Bukan. Pusaka ke apa ke, kita tak nak dia jadi puaka, bukan pusaka. Maka kita segerakan urusan faraidkan harta itu. Jadi 2 hal. Satu, berpuasa sunat. Kedua, membantu menguruskan jenazah dan menghantar jenazah ke tanah perkuburan. Yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman at'ama minkumul yawma miskina. Nabi kata, siapa pada hari ini dah bagi makan kepada orang miskin? Siapa pada hari ini dah bagi makan kepada orang miskin? Qala Abu Bakr, ana, aku bagi makan kepada orang miskin. Maksud beri makan kepada orang miskin, apa sajalah bantuan. Ya, bantuan tu paling simple adalah bagi makan. Paling simple. Kalau kita masak dan bagi pada jiran sebelah kanan dan jiran sebelah kiri. Ada orang kata, Ustaz, jiran kita kan 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu kenduri arwah aja baru panggil. Ya, kalau yang biasa-biasa ni, yang setiap hari amal ni adalah 10 kanan dengan kiri. Maka sharekanlah makanan itu. Hari ni Allahu Akbar, orang miskin terlalu banyak. Terlalu banyak. Kami di di Hulu Selangor, di Hulu Selangor, di Bukit Beruntung ni, saya dapat berita daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebelum pandemik, sebelum PKP, dia punya peratusan kemiskinan tidaklah terlalu tinggi belanja untuk tolong orang miskin bulanan. Tapi bila sampai waktu pandemik ni, di dalam daerah Hulu Selangor sahaja, 1 bulan berbelanja 1 juta kepada orang miskin. Ya, peratusan peningkatan tahap kemiskinan itu sangat-sangat tinggi. Maka kita yang hari ini ada kelebihan. Alhamdulillah, walaupun kadang kita mengadu ekonomi kurang, makan 4-5 kali satu hari. Alhamdulillah. Pagi-pagi cukup duk pisang, pukul 10 sekarang kat pejabat nanti nasi lemak nasi lemak sotong kembang. Kemudian makan tengah hari sekarang nasi Arab Hadramaut, nama pun maut. Ya, petang sekarang minum karipap, makan karipap lagi, karipap pun karipap biasa tak nak, karipap King Kong. Ya, sampailah waktu lagi malam makan tom yam dan sebagainya. Kita tu pun kadang-kadang kita lupa nak share. Ya, lupa nak share dengan orang miskin. Sebab tu kalau kita mengaji dalam bab harta ni, maka harta awal-awal kita kena sebut yang pertama sekali dalam bab harta ni, dalam bab zakat lah. Kita cek tengok apa zakat kita. Adakah kita hanya keluar zakat yang RM7 setahun tu ya? Zakat fitrah. Macam mana dengan perniagaan kita? Macam mana dengan simpanan kita? Macam mana dengan mas bagi orang perempuan?
ya, dan macam-macam keadaan lah. Kita takut harta kita itu banyak harta orang miskin yang tidak diserahkan kepada yang empunya, ya, kepada yang empunya badan. Maka kita paling takut dekat akhirat nanti kalau kita baca dalam Quran, ya, semua emas perak kita itu dileburkan, dipanaskan, lalu dibuat macam mana? Dicop di dahi kita, di bahagian perut, di lambung kita dan di belakang kita. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, kenapa Allah cop pada 3 kawasan tu? Kenapa dicop di bahagian wajah dan dahi kita? Disebabkan ketika di negeri, di dunia ini, ketika kita ada harta, apabila nampak orang miskin, kita selalu mengedut-ngedutkan, ya, dahi kita tu macam tak berkenan, takut orang tu datang minta dengan kita. Kenapa diletakkan panasnya tu bahagian perut kita? Kadang-kadang kita makan harta orang miskin. Dan kenapa diletakkan di bahagian belakang kita, siksa itu? Disebabkan ketika kita nampak orang miskin, kita selalu memalingkan wajah kita dan meletakkan belakang kita terhadap mereka. Maka sebab itu kita paling takut apabila zakat tidak dijalankan dengan sempurna, yang kemudian kita juga tidak teringin nak bersedekah dan sebagainya. Saya selalu ulang bahawa orang yang paling cerdik dalam bab harta ni adalah orang yang apabila dia mendapat harta, lalu dia membelanjakan harta itu untuk kebaikan kerana dia sedar bahawa perbelanjaan ke arah kebaikan itu akan menjadi simpanan dia di negeri akhirat. Dia ambil hartanya, kirim kepada orang miskin sampai ke syurga. Kirim kepada pusat tahfiz sampai ke syurga. Kirim kepada rumah orang tua-tua sampai ke syurga. Nak bawa harta ke dalam syurga bukan selepas mati, tetapi ketika masih hidup. Sebab tu orang yang cerdik, apabila dapat harta, maka dia akan membelanjakan hartanya itu demi kebaikan kerana dia yakin semua itu akan menjadi saksi di ke akhirat nanti. Tapi orang yang paling jahil lagi bodoh adalah orang yang apabila banyak harta, tetapi kemudian dia hanya menyimpan dan mengira-ngira jumlahnya dan akhirnya kemudian dia mati. Maka sia-sialah harta tu pada diri dia. Sedangkan Nabi SAW menyebut bahawa ada satu kelompok manusia yang ketika dia mati sampai di negeri akhirat, satu kelompok manusia ni siapa? Mereka yang apabila mereka sampai di negeri akhirat, mereka melihat hasil daripada sedekah orang lain terlalu besar, maka mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar membenarkan mereka kembali ke dunia untuk beriman, lalu untuk melakukan sedekah. Maka sebab itu hari ini kita nak tengok ciri-ciri selepas berpuasa, menghantar jenazah, dan ciri yang ketiga adalah memberi makan kepada orang miskin. So hari ini kita belajarlah share. Kami suami, alhamdulillah, bila cari rezeki, kami makan, isteri makan, dan anak-anak dapat makan. Pahala juga. Ibu, alhamdulillah, walaupun harta tu suami buat balik, tapi awak yang masak, awak yang begitu begini, awak pun dapat. Ya, jadi kita luaskan lagi rezeki kita kepada orang lain. Dan siapa orang yang paling dekat dengan kita tu? Sebab tu Nabi kata dalam hadis, sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada orang yang paling hampir denganmu. Tafsir ulama menyebut orang yang paling hampir itu adalah ahli keluarga kita yang terdekat. Ni kita ni sekarang, siapa kita nak tengok perkara pertama sekali? Ibu dan ayah kita. Cukup tak mereka? Sedangkan kita ni lebih daripada cukup. Lihat pasangan hidup kita. Lihat anak-anak kita, lihat adik-beradik yang sedarah sedaging kita dan sebagainya lah. Lihat dan carilah ruang untuk melakukan kebaikan. Insya-Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagilah kepada orang miskin walaupun sikit-sikit pun tak apa, tak ada masalah. Sikit-sikit pun tak apa, insya-Allah. Cuma hari ni kita war-warkan dengan sedekah subuh. Sedekah subuh. Maka bukan hanya subuh je sedekah. Bila-bila je lah rasa nak sedekah, rasa sedekah. So jangan tunggu nak sedekah ni tapi tunggulah besok subuh. No, tak boleh. Macam solat taubat.
solat taubat, nak tunggu pukul 4 pagi, tak payah. Bila buat dosa, rasa itu berdosa dan buat solat sunat taubat. Setengah hari ke, petang ke, bila berdosa saja. Ada hadis yang sahih mengingatkan kita, buatlah solat 2 rakaat, lalu mintalah keampunan kepada Allah kerana Allah itu sifatnya innallaha ghafurur rahim. Begitu. Dan seterusnya, yang keempat. Kita nak belajar 4 kan? Ya, kita nak belajar 4. Dan baginda bertanya lagi, qala faman ada minkumul yauma maridan. Siapa yang hari ini telah menjenguk orang sakit atau menziarah orang sakit? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku juga. Okey, kalau kita belajar cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq ni, tuan-tuan puan-puan, Abu Bakar As-Siddiq ni pernah perintah oleh Nabi SAW melalui Aisyah. Nabi kata, ya Aisyah, jumpa dengan ayahmu Abu Bakar, suruh dia jadi imam. Ini ada dalam hadis yang sahih. Aisyah kata, tak boleh ya Rasulullah, sebab ayahku ni bila dia solat ni dia menangis terisak-risak, dan terbukti ya, dia punya hebatnya, dia punya tawaduknya, dia punya dahsyat khusyuknya ketika solat ini, maka cukup hebat. Ni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kalau dalam bab sedekah tak boleh lawan. Sayyidina Osman pernah datang bawa separuh daripada hartanya, lalu bawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, apa yang kamu tinggal untuk ahli keluargamu, aku tinggal separuh daripadanya. Tapi dalam bab Abu Bakar As-Siddiq kata, aku tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasul. Macam tu keyakinan tahapnya. Bukanlah bermaksud dia sedekah seluruh rumah dia. Dia sedekah habis semua periuk dia, kuali dia, bukan. Tapi dia sedekah lebihan daripada hartanya. Dia tidak menyimpan. Kerana kalau dia simpan, hartanya jadi beku. Lalu dia cairkan hartanya itu menjadi pahala yang mengalir sampai bila-bila. Ya, sebab itu bila kita belajar yang keempat ini, maka tindakan yang terbaik atau amalan yang terbaik selepas berpuasa, mengantar jenazah, memberi makan kepada orang miskin dan menjenguk orang sakit. Ziarah orang sakit. Ziarah ni pada hakikatnya tak perlu tunggu orang tu sakit lah. Tak perlu tunggu orang tu sakit. Kita disunnahkan ziarah. Sebab ini ziarah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Saya pesan, dululah sebelum PKP ni, saya selalu pesan kepada pihak AJK Masjid. AJK Masjid dan surau ni, dia selalu buat program ceramah di masjid. Tapi AJK Masjid dia tak buat aktiviti ziarah daripada rumah ke rumah seperti mana apa yang Nabi buat. Jadi saya bagi tahu kepada AJK Masjid, sepatutnya paling tidak dalam tempoh 1 minggu, ambil 1 malam atau 1 siang, pergilah ziarah kepada orang ahli qaryah mereka. Pergilah ziarah orang yang sakit, ziarah orang yang jarang datang ke masjid, ziarah siapa saja yang ada keperluan. Kerana ziarah, dia menghadirkan silaturahim yang sangat baik. Sangat baik. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi SAW, riwayat At-Tabrani, riwayat Ibnu Abi Dunya, riwayat Al-Hakim, Nabi SAW menyatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Bukan sebaik-baik manusia adalah menghabiskan 30 juzuk Al-Quran satu hari. Bukan. Sebaik-baik manusia bukan dapat solat tahajud 40 rakaat satu malam. Bukan. Zikrullah beribu-ribu kali. Bukan. Tapi Nabi SAW sebut sebaik-baik manusia di sisi Allah. Ini hadis sahih. Adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Dia mengambil berat, dia memberi bantuan, dia bertanya khabar, dia bersilaturahim. Ya, dia banyak pergi berurusan dengan manusia. Dan sehingga Nabi menyebut dalam hadis yang sama, sebaik-baik amalan adalah memberi kegembiraan kepada saudara kamu. Buat mereka gembira. Kalau hari ini ada bil api yang belum terjelas dengan jumlah lebih kurang 400-500 ringgit sehingga dipotong, maka hari ini kita pergi tolong dengan duit yang kita ada serba sikit tu, beri mereka kegembiraan. InsyaAllah. InsyaAllah.
Ya, ini benda yang sangat penting, ziarah ni. Cuma haruslah betul ziarah kita tu, pertama ziarah pada 3 waktu. Kalau ziarah biasa-biasalah. Yang pertama ziarah pada waktu duha. Pada waktu Allah membahagi-bahagikan rezeki. Okey. Yang kedua ziarah pada selepas asar, waktu riyadhah. Ya, dan yang ketiga ziarah di awal malam. Waktu ni ketiga-tiga ni tidak dilarang ziarah. Yang dilarang ziarah adalah bila? Sebelum subuh. Sudah tak ada kerja pergi rumah orang sebelum subuh. Okey. Yang seterusnya, jangan ziarah rumah orang tengah hari rembang. Waktu zawal, matahari tegak di atas kepala. Dan yang ketiga, jangan ziarah rumah orang lewat malam, dah pukul 12 baru telefon, teh tarik ada ke, kopi O ada ke dan sebagainya. Melainkan emergency, kecemasan, kita perlu, maka pergilah pada bila-bila masa. Nak ziarah rumah orang, pergi di pintu hadapan sahaja. Nabi mengajar beri salam. Assalamualaikum. Dengar jawapan dari mereka. Kalau tidak dijawab, tunggu sekejap. Assalamualaikum warahmatullah. Kuat sikit. Tunggu sekejap. Ada masalah kot. Atau ada dalam tandas ke? Tunggu kejap. Bagi lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia lepas tu tak jawab juga, maka buat apa? Tak reti-reti. Celo bete, celo kerte he. Udah. Cukup, balik. Ini kita tak cerdik ke terlebih cerdik? Pintu depan orang tak jawab, kita pusing tengok pintu belakang. Tak ada ke? Kereta ada, motosikal ada dan sebagainya. Tak boleh benda tu. Tuan rumah berhak untuk tidak menerima tetamu pada saat-saat dia tidak bersedia menerima tetamu. Dia berhak. Ya? Sebab tu macam kita hari ni ada kelebihan, kita ada telefon, kita ada WhatsApp, kita ada semua, maka pergunakanlah dengan cara baik. Ya, telefonlah dulu, minta izin ke, itu lebih utama. Itu dalam bab ziarah. Dan ziarah orang sakit ini sebaik mungkin macam ziarah orang sihat juga, bawalah buah tangan walaupun sebutir kurma. Tak kalah sebutir, bawalah sekotak. Cuma dalam bab sakit, maka hati-hatilah nak bawa apa-apa pun. Takut dia tu kencing manis, dah tak boleh nak kira lah dia punya tinggi tu. Jangan bawa musang king, sekarang mati terus dia. Maka bila nak ziarah orang sakit, bawalah sesuatu yang sesuai dengan dia. Apa yang paling sesuai sekali pada orang sakit? Air Zam-Zam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW pesan, maka kamu minumlah air Zam-Zam dan air Zam-Zam akan bergerak dengan izin Allah berdasarkan niat kamu. Maksudnya air Zam-Zam ini dia memang cukup hebat. Yang tu boleh, insya-Allah kita kena usaha untuk buat semua perkara ini. Apa perkara dia? Ya, kita nampak pada waktu ini lebih kurang kita dah ambil masa berapa? 45 minit ya. 45 minit lah lebih kurang itu. Kita menyebut bahawa ini amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ingat ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah 10 nama yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW. Di antara mereka yang telah diberi tauliah untuk, mereka telah diberi sijil macam vaksin kita dapat tu untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan ahli syurga seperti mana mereka ini adalah ya berpuasa, yakni berpuasa sunat. Yang kedua, membantu mengurus dan menghantar jenazah bagi orang lelaki. Ya, dan yang ketiga, memberi makan kepada orang miskin, dan seterusnya. Yang keempat adalah menziarahi dan menjenguk orang sakit. Okey. Lebih kurang 1 minit sebelum masuk pukul 10. So saya nak buka untuk soalan. Kalau ada soalan. Datin, cuba tengok kok ada soalan. Hafiz ada. Baik Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kepada Fatul Ustaz. Jadi kita mulakan dengan soalan.
Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Adakah memadai bertanya khabar melalui telefon terutamanya waktu pandemik ini menggantikan ziarah? Okey, alhamdulillah. Adakah memadai dengan menggunakan telefon? Maka itulah sesuatu yang sangat baik pada waktu ini. Kita dapat dengar suara dia, kita bagi salam. Sebab telefon ni, kalau kita fikir-fikir betul, dia merosakkan kita. Ingat tak dulu, masa kita tak ada telefon, sebelum Graham Bell mencipta telefon, kita sanggup pergi tu, ada kenduri di Kuala Lumpur atau di Selangor, kita sanggup balik ke Taiping untuk panggil adik-beradik kita. Tapi bila ada telefon, kita dah tak sanggup pergi dah. Telefon aja, tak pergi dah. Maka ketika itu ingat tak, telefon membunuh sebuah pertemuan. Hari ni, telefon ada handphone. Kita panggil orang kenduri kahwin, hanya tempah je satu kad kahwin, kemudian tekan aja. Terus sampai kepada 10-20 orang sekali. Sampai pada saya, suara tak ada, apa pun tak ada. Akhirnya saya tengok-tengok, oh jadual saya boleh. Apa saya jawab? Saya jawab gini ya. Kan? Saya jawab gini ya. Ataupun kalau tanda boleh pergi, saya jawab gini ya. Itu je. Iya sungguh. Telefon membunuh sebuah pertemuan. Handphone membunuh sebuah perbualan. Lama-lama, apa jadi dengan kita? Mak masak di tingkat bawah rumah teres, nak panggil anak di tingkat atas pakai telefon. Allahur Rabbi, ini sangat-sangat bahaya. Dan rupa-rupanya, telefon mendekatkan orang yang jauh, tapi menjauhkan orang yang dekat. So hati-hati. Sebab tu hari ini bila waktu pandemik ni, gunakanlah telefon ni sebaik mungkin untuk bertanya khabar, kerana itu adalah teknik yang sangat baik dan ini sebahagian daripada sunnah bertanya khabar seperti mana yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Silakan Ustaz, kau ada lagi? Baik, soalan seterusnya, semasa suami saya meninggal dunia dulu, saya tak tahu dan tak ada siapa yang melarang saya ke kubur mengiringi jenazah. Bagaimana tu Ustaz? Boleh ke dengan hanya buat solat taubat? Okey. Kebetulan anak yang umur 3 tahun masa tu nak tengok arwah papa dia buat kali yang terakhir masuk ke liang lahat. Okey, baik. Yang pertama sekali, orang yang tidak mengetahui ini tidak dibeban dengan syariat. Dia tidak berdosa. Cumanya, masa suami meninggal tu, kakak tu umur berapa dah? Katakanlah umur 40, umur 50. Macam mana dalam umur 40 dan 50, ilmu dalam hal yang sebegitu simple kita tak sampai. Mungkin usaha kita untuk belajar tu kurang. Okey, jadi apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita minta ampun pada Allah dan kita mula belajar, ikuti kuliah dan sebagainya. Okey, masa tu umur apa? 30 tahun. Umur 30 tahun, kita dah lepas universiti dah. Belajar sampai ke degree, kadang-kadang dah dapat master dah. Tapi dalam ilmu agama, kita jadi terlalu cetek sangat. Maka kita kena kuat usaha lagi insya-Allah. Dan saya yakin, kalau kita benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sifatnya innallaha ghafurur rahim. Buat solat taubat pun boleh, nak minta ampun dan istighfar pun boleh. Minta ampun secara direct, angkat tangan, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon ya Allah, andai dosa yang lalu dilakukan tanpa aku tahu, maka aku mohon tolong ampunkan dosaku. Memadai, kerana Allah Maha Pengampun. Wallahu alam. Sila Ustaz. Soalan berkait dengan jenazah juga Ustaz. Kalau sekiranya jenazah suami diuruskan di masjid, untuk termasuklah dimandikan, dikafankan dan kemudian solat jenazah. Bolehkah isteri keluar daripada rumah untuk pergi solat jenazah? Okey, baik. Yang pertama sekali, sebaik mungkin kalau kita belajar tentang iddah, ya. Iddahnya isteri adalah bermula pada saat suaminya meninggal. Pada saat suaminya meninggal. Maka jumhur ulama mengatakan isteri diamlah di dalam rumah suaminya. Itu betul, kena faham. Cuma adalah perbincangan para ulama, iaitu dia tu nak tengok atau nak bantu menguruskan jenazah suaminya. Maka sebahagian ulama kata diperbolehkan dia pergi ke masjid hanya kerana untuk membantu ataupun dalam hal menguruskan jenazah, memandikan, solat dan sebagainya. Tetapi seboleh mungkin tolong jangan pergi ke tanah perkuburan. Dari masjid patah balik ke rumah, maka itulah perbuatan yang sangat baik dan mungkin
perbuatan itu dia sesuai dengan sunnah dan memungkinkan kita sedang menghantar pahala kepada arwah suami itu. Wallahu a'lam. Masya Allah alaik. Barakallahu fiik. Syakarallahu lak. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz daripada Bunyamin. Dalam melakukan puasa sunat, boleh tak kita niat sekali dengan puasa qada, puasa ganti? Okey, baik. Perkara ni dibincangkan start daripada zaman Jepun attack Malaya dulu lagi macam ni. Okey, baik. Dia begini keadaannya lah. Keadaan dia yang pertama, ketika saya mengambil pandangan macam ni tau. Pandangan saya adalah berdasarkan sebahagian ulama lain, dia kata apa? Ketika Allah memberi kita nikmat, Allah tidak pernah berkira-kira di dalam memberi nikmat. Yang doa dia bagi, yang tak doa pun dia bagi. Tapi ketika kita nak melakukan ibadat, apa berkira benar? Nak buat 2 dalam 1, 3 dalam 1, 4 dalam 1, ini bukan follow me. Ini bukan shampoo. Kan ya, tolonglah. Ini bukan shampoo. Maka kalau tanya saya, kalau tuan dapat qada, maka perbuatan qada itu mencukupi. Qada, niat qada pada hari Isnin dan hari Khamis. Maka buat qada pada hari itu, tetapi buat pada hari Isnin dan Khamis, maka jatuh pada hari puasa sunat. Maka ulama kata dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala qada, pahala kedua kerana melakukan pada hari Isnin, maka dapatlah pahala sunat Isnin tersebut. Maka qada adalah lebih utama. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dia tak payah, dia jangan niat sahaja aku puasa qada campur puasa Isnin campur puasa putih, yang ni tak boleh. Okey, wallahu a'lam. Sila. Baik. Khair. Seterusnya ni bertanya tentang anti sugar. Dia tanya tentang, Ustaz boleh terangkan cara wuduk yang sempurna selain daripada rukun wuduk? Okey, baik. Wuduk Nabi SAW secara simpelnya lah ya. Wuduk Nabi SAW yang pertama sekali, tolong guna air seminima mungkin. Dalam hadis Nabi guna air, kalau kita kira dengan perkiraan sekarang, adalah 500 ml dan maksimum 700 ml. Botol kecil atau 1/2 daripada botol kecil itu, 500 ataupun 700 ml, itu sahaja. Kita ambil wuduk, abang bomba pun takut tengok. Itu silapnya kita. Jadi Nabi ambil wuduk dapat pahala, kita ambil wuduk bertambah dosa. Itu satu. Yang kedua, wuduk jangan tergesa-gesa. Yang ketiga, baca bismillah. Banyak mana Nabi baca? Nabi baca bismillah. Okey, bismillah. Habis. Kemudian basuh tangan 3 kali. 3 kali. Ya, dengan apa kita panggil, menyelati celah-celahan jari. 3 kali sampai pergelangan tangan. Kemudian kumur dan istinsyaq hidung serentak, bukan berasingan. Cedok air, letak bahagian hadapan dan kemudian sedut dan buang dengan tangan kiri. Serentak, mulut dengan hidung serentak. Mulut 3 cedokan air, mulut dengan hidung. Jangan kumur, lepas tu baru nak basuh hidung. Tak, itu tak kena pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, mulut dengan hidung serentak macam tu dan buang begitu. Baik, selesai. Muka, kita tahu tumbuh anak rambut sampai rahang paling hadapan, anak telinga kanan melintang anak telinga kiri. 1 pusingan. 1 kali sempurna, 1 kali sah, 2 kali cantik, 3 kali sempurna, 4 kali merapu. Okey, jadi gosok ratakan, jangan campak air bam gitu boleh. Dia ratakan selesai. Habis. Tangan letak air, turunkan sampai mata siku. Cukup. Lebih sikit akan jadi cahaya di akhirat. Tarik, turun, balik macam itulah sebanyak 3 kali dan 3 kali. Sunnah. Alhamdulillah. Kemudian sapu kepala, bukan basuh kepala atau siram kepala, sapu kepala. Kaedah sapu kepala, kalau mengikut hadis yang sahih, basuhkan kedua tangan macam ni, basahkan, kemudian letak bahagian hadapan. Tarik sampai ke tengkuk kita sikit, tarik pergi ke depan dan sambung ke bahagian telinga. Berapa kali? 1 kali. Tak ada hadis menyebut tentang 3 kali. Okey, 1 kali sahaja. Ya, basahkan, letak bahagian hadapan, tarik pergi ke tengkuk dan patah balik
Itu kira sekali lalu sambung ke telinga, selesai. Itu yang terbaik. Walaupun ada pandangan tentang begini, tentang itu dan ini dan sebagainya. Saya bagi tahu yang terbaik sebab masa kita tak panjang. Okey, baik. Seterusnya basuh kaki. Basuh kaki ada dua jaga-jaga, dua tempat yang ada dalam hadis menceritakan ahli neraka berpunca daripada basuh kaki. Kenapa? Sebab di buku lalinya dia tak kena dan atau satu lagi di bahagian tumit dia. Ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena jaga, kita kena juga menyelati celah-celah jari dan sebagainya. Habis yang tu selesai, jangan lupa wuduk. Wuduk punya doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustaz, saya kadang-kadang sedih tengok anak-anak murid kita, kadang-kadang umur dah 40, 50, doa wuduk tak hafal-hafal sampai ketua. Allah Rabbi. Lagu Hindustan hafal Ustaz? Iya, kalau lagu Hindustan, kalau dia dengar, sambung dia. Tujhe dekha koi jana sanam, pyar hota hai deewana sanam, ab yahan to kahan jaye hum, tere baahon mein mar jaye hum. Ustaz, sambung Ustaz. Anda tak hafal Ustaz? Okey. Tak, nak bagi tahu kita, maka itu perkara yang utama. Itu saja wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan baca doa pada setiap anggota wuduk. Basuh tangan ada doa, kumur ada doa, basuh muka ada doa. Hadis tu maudhu', palsu. Satu je bacaan dia di permulaan dan di akhir. Permulaan baca bismillah, di akhir baca doa. Alhamdulillah. Ada yang lain lagi? Banyak lagi Ustaz. Masya Allah. Jadi rasa boleh ingat tu cara wuduk Nabi SAW yang digambarkan oleh Ustaz tadi. Saya rasa ambil daripada hadis Osman bin Affan. Ada dalam Umdatul Ahkam. Baik. Seterusnya wuduk yang sempurna Ustaz daripada Puan Nora. Adakah kita juga berhak untuk tidak menjawab panggilan telefon sebagaimana kita berhak untuk tidak menerima tetamu? Ya, panggilan telefon adalah kehadiran tetamu. Maka kalaulah kita rasa pada ketika itu kita tengah bercekau dengan pasangan hidup kita. Kan bergaduh hoha gitu gini dan sebagainya, ataupun anak tengah buat perangai, maka tidaklah salah untuk kita tidak menjawab panggilan telefon seumpama orang datang ke rumah kita yang kawan kita pun satu. Pagi nampak muka dia, tengah hari muka dia, petang muka dia, meluat kita tengok. Kan maka tidaklah perlu untuk kita menjawab seandainya kita tidak bersedia untuk menjawabnya, tidak berdosa dan tidak salah. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya daripada Yusra. Yusha. Assalamualaikum Ustaz, macam mana kalau selepas suami meninggal tapi harta tidak difaraid tapi hanya digunakan oleh isteri seorang je? Allahu Akbar. Wahai isteri, okey, saya pun sebab nak menikah besok kan. Jadi kena peringatlah tu. Jadi wahai isteri, tanggungjawab yang 5 tadi tu ya, apabila kematian suami, maka tanggungjawab tu ada 7 perkara tadi tu. Ya, 7 perkara dan di hujung tu apa dia tanggungjawab dia? Memfaraidkan hartanya dengan kadar yang segera. Haram apabila isteri makan seorang dia je. Kenapa? Okey, baik. Seorang suami yang meninggal dunia, maka bagi isteri 1/8 daripada harta. Bagi mak dan ayah si mati, maksudnya mertua kepada isteri, 1/6 dan 1/6. Bagi anak perempuan 1/4 dan bagi anak lelaki 1/2. Jadi kalau isteri makan semua harta tu dengan tidak memfaraidkannya, maka dia sedang makan harta yang haram dan daging dan darah yang tumbuh daripada benda haram tidak layak menghuni syurga, melainkan dia layak untuk dibakar di api neraka jahanam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan kathiran. Soalan seterusnya boleh lepas lagi Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh. Aku esok lupa nak akad nikah pula. Allah. Baik, kalau dia seorang anak perempuan tunggal, bolehkah dia pergi untuk penanaman pengebumian sepatutnya, pengebumian kubur mak dan ayah dia?
Dan boleh Okey. dia melawat mereka di perkuburan kendian kelak selepas pada tu? Baik. Yang pertama, kalau dia tak kisahlah dia anak perempuan seorang ke dua orang atau tiga orang. Selagi namanya perempuan, maka pilihlah untuk diam di rumahnya. Tambah-tambah dia anak dara, sekarang ada orang berkenan pula. Kan orang menggunakan alasan ayah dah meninggal, biarlah ada orang lain ambil, senang jadi isteri. Tu kan ada juga tu. Maka hati-hati. Biarlah bapa saudara, anak saudara yang nguruskan hal tu, dan kemudian bila nak ziarah, apabila jiwa dah tenang, bila dah tenteram, urusan-urusan tu dah selesai, masa pergilah ziarah. Pun nak bagi tahu juga, apabila seorang perempuan nak pergi ziarah, maka kena ada saksi, masa teman, supaya tidak timbul fitnah. Ya, sekarang ni zaman fitnah, akhir zaman ni zaman fitnah, maka kena jaga semua perkara tu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawapan Ustaz. Seterusnya soalan daripada Rashidah. Baik. Antara biaya bina perigi dan biaya anak saudara yang yatim ataupun jiran lapar, manakah yang wajib diutamakan? Begitu juga Palestin, West versus orang kampung yang susah. Nak derma pada orang Palestin dulu ke orang kampung sendiri yang susah? Okey, baik. Yang pertama, gali perigi kat mana? Kemboja. Ada package tu lah. 1,300, 1,500 buat perigi dekat Kemboja. Yang pertama yang tu, dia punya keadaan yang berlawanan apa? Apabila anak jiran susah, nak makan tak ada, rumah kena seal dengan bank dan sebagainya. Mana yang wajib? Jiran di sebelah kanan. Orang Kemboja tu, kalau kita tak ngantor pun, orang Kemboja ada boleh tolong dia. Tapi kat sini, kita kena tolong jiran yang ada di hadapan mata. Samalah seperti Palestin dan juga orang kampung kita. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala adalah tentang jiran kita yang berada kanan dan kiri. Kita tak akan ditanya tentang Palestin kerana Palestin adalah tanggungjawab satu dunia. Hati-hati. Sebab tu apabila kita nak buat sesuatu, jangan seronok sangat. Okey, derma Palestin, derma Syria, derma itu. Sedangkan jiran kita tahu. Orang miskin ramai dalam taman kita, dalam kampung kita. Tapi kita buat tak peduli je. Kita rasa di sana kita buat begini dan begitu dan sebagainya. Itu salah. Ya, lihatlah orang yang dekat denganmu kerana Nabi pesan, sedekah yang terbaik adalah orang yang paling hampir denganmu. Wallahu a'lam. Baik, soalan daripada YouTube. Jika jenazah suami diuruskan di masjid, bolehkah solat? Ini dah tadi soalan Dah jawab tadi tu. Okey. Sedekah dengan orang kafir dengan orang Islam, adakah berbeza ataupun sama pahala? Jawapannya tidak sama pahala kerana ada hadis menyebut bahawa hakul muslim alal muslim, hak di antara umat Islam dengan umat Islam, itu asas dia yang paling besar sekali. Tetapi tidaklah menafikan sedekah kepada orang bukan Islam kalaulah dia itu, sedekah kita itu menjadi satu dakwah kepada dia. Baik, ketika saya buat program bantuan kasih mama untuk bagi pihak arwah isteri saya yang meninggal 5 bulan lepas, kami buat program ni pun kami tak bagi hanya orang Islam saja. Tapi kami bagi kepada semua orang yang memerlukan. Tetapi kalau mengikut hadis, yang mana kita kena tengok dulu? Umat Islam. Umat Islam dulu. Selepas tu, kita luaskan dakwah kita kepada orang yang bukan Islam pula. Wallahu a'lam. Soalan daripada Eli Halim. Ustaz, betul ke nama-nama harta yang masih atas nama arwah masih dalam tanggungjawab arwah walaupun sudah diuruskan oleh keluarga terdekat? Contohnya bil air, bil elektrik dan rumah. Okey, baik. Soalan ni Ustaz, sangat banyaklah. Sangat banyak orang. Saya tak pasti ustaz dan ustazah mana yang sedang menakut-nakutkan diorang ni. Memang pelik betul lah. Suka bercakap ikut emosi sendiri. Orang yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia itu memanglah dia meninggal dunia dan bila dah tentulah nama dia. Sebab ketika nak mati, dia bukan tahu yang dia nak mati. Kalau dia tahu nak mati, dah lama dia pergi nukar. Tu kan. Saya marah sangatlah dekat ustaz-ustaz dan ustazah yang suka bercakap dalam hal macam ni. Ikut suka hati je.
Yang dikatakan kalaulah dia menanggung beban itu adalah apabila di dunia dia buat dosa dan dia mengajak orang lain buat dosa. Dan kemudian dia mati dalam keadaan tak minta ampun dan tak membetulkan apa didikan dosa tu. Jadi dosa yang dilakukan oleh orang yang belajar daripada itu, dia dapat. Tapi bil api, bil air tak termasuk. Bil TNB ke Jabatan Bekalan Air tak termasuk. Sebab dia tak tahu bila dia nak mati. Kadang-kadang mengarut juga orang-orang ni. Okay? So don't worry and always be happy. Tak payah. Bayar je macam biasa. Tak ada kena-mengena. Saya sendiri, isteri saya dah 5 bulan meninggal. Kita tak dapat tukar lagi. Kerana dengan PKP-nya, dengan pandemiknya, dengan apa gitu gini. Adakah dia berdosa? Dia tak berdosa. Tak ada masalah apa-apa. Ya, insya-Allah. Kita jaga bagi elok-elok. Sudah. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiik. Jadi harap soalan tu telah dijawab. Dan soalan seterusnya Mariani, daripada Mariani. Assalamualaikum Ustaz, jika kematian suami, isteri boleh ke dia beriadah di rumah anaknya? Sebab di rumah suami tidak ada sesiapa dan si isteri takut untuk tinggal seorang di rumah berkenaan. Anak tersebut tinggal jauh di Kuala Lumpur. Maksudnya dia beredah di rumah anak dia. Baik. Ya. Kalau kita baca dalam hadis, awal tu pemahaman ulama-ulama ketika ulama-ulama dulu mereka mengatakan diam di dalam rumah suami. Tapi ketika perbincangan tu diperluaskan, kalau dia tinggal di rumah suami, lebih menekan emosi dia, buat dia menangis dengan makan tak selera dan sebagainya, maka ketika itu dia dibenarkan keluar kerana dengan tujuan. Dia dibenarkan dengan keluar daripada rumah tu dan diam di rumah anaknya. Kerana anaknya boleh jaga kesihatan dan keselamatan dia, boleh jaga emosi dia supaya stabil. Maka ketika itu dia tidak jatuh berdosa. Yang jatuh berdosa ni adalah apabila dia ni keluar suka-suka hati, pergi pasar malam, pasar tani, ikut suka hati dia je. Yang tu yang tak boleh. Wallahu a'lam. Baik, jadi jika mempunyai alasan yang kukuh untuk beredah di rumah anaknya dari sudut keselamatan dan sebagainya, tak ada masalah insya-Allah. Tak ada masalah ya. Soalan seterusnya, banyak soalan ni Ustaz. Saya boleh. habis-habis lagi ni. Assalamualaikum Ustaz, jika seorang anak perempuan menghantar jenazah ibu atau bapa ke tanah perkuburan dan selesai penguburan, si anak perempuan masih menanti di pusara ibu atau bapanya, bagaimana situasi ini? Mohon pencerahan. Saya sama juga sebenarnya. Yang tadi anak perempuan yang seorang tu, dia keadaan dia sama. Sebaik mungkin anak perempuan tak payah pergi kubur dulu, serahkan kepada orang kampung yang menguruskan. Sebab tu dalam urusan jenazah ni kita panggil fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya orang lain buat, aku tak payah. Maksudnya gitu. Okey? Jadi biarlah urusan tu Tok Imam buat, masjid buat, orang kampung buat, adik-beradik kita saudara mara yang lelaki buat. Besok dah tenang keadaan dia tu, maka ziarahlah kemudian. Tidak dihalang pada ketika itu. Wallahu a'lam. Baik. Saya tengah select soalan-soalan. Macam mana kita meninggalkan soalan yang berulang. Ustaz kahwin tambah isteri ke? Tidak. Ya. Tak. Bukan. Saya pula tolong jawab Allah. Baru. Baik, sebab pengantin baru. Hibah. Daripada Cik Nur Laila. Hibah adalah pilihan semasa hayat untuk waris. Betul ke Ustaz? Okey, baik. Hibah berbeza dengan wasiat. Wasiat disebut ketika hidup dan diserah selepas mati. Hibah disebut ketika hidup dan diserah ketika hidup. Maksudnya hibah ni adalah hadiah. Ya. Kita belum meninggal. Lepas tu kita rasa macam anak-anak kita ni dia berbeza ekonomi dia. Ada anak jadi doktor, gaji sampai 20,000. Ada anak kita kerani je, gaji 2-3 ribu je. Maka kita nak tolong anak kita yang susah ni, maka kita ambil harta kita bagi je dengan dia. Itu nama dia hibah. Dan serah terus kepada dia ketika kita hidup. Itu nama hibah. Itu betul. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Soalan seterusnya, ini ramai isteri bercerai apa semua meninggal. Baik. Seorang anak yang menggantikan, maaf Ustaz saya tanya, boleh ke seorang anak menggantikan puasa ibunya yang masih hidup atas sebab ibunya yang sakit? Okey, baik. Dia yang pertama, dia ada dua keadaan.
Yang pertama, boleh diganti oleh orang lain atau dibayar fidyah pada nombor pertama orang yang dah meninggal. Yang kedua, boleh diganti atau dibayar fidyah bagi orang yang hidup yang sakit tetapi sakit yang tiada harapan sembuh. Ya, sakit yang tiada harapan sembuh. Maksudnya kalau kita nak check, dia tu dah tua, dia tua yang sangat melampau. Yang memang doktor kata memang tak ada harapan dia sembuh, maka ketika itu dia tu lebih baik difidyahkan. Ya, difidyahkan siap-siap. Ya, difidyahkan siap-siap, maka itu adalah lebih utama daripada simpan dia sehingga dia meninggal. Ya, wallahu a'lam. Baik, ini saya rasa soalan yang terakhir Ustaz, soalan yang agak penting ni. Walaupun fatwa dah keluar sebenarnya berkenaan dengan duit pencen arwah ayah. Bolehkah digunakan oleh emak dia seorang ataupun perlu difaraidkan? Okey. Dalam hal duit pencen ni, ada sebahagian ulama mengatakan itu adalah simpanan. Ada sebahagian ulama mengatakan itu adalah pendapatan selepas meninggal. So kita kena faham, pendapatan yang ada ketika dia meninggal itu kena faraid. Tapi sesuatu yang dapat selepas meninggal itu adalah harta yang tak perlu difaraidkan. Maksudnya harta itu digunakan waris. Contohnya, dia meninggal dan kita tu orang kampung datang bagi duit. Ada satu ustaz, saya pergi rumah orang tu, dia kata orang sedekah dengan dia dalam tempoh 2 hari tu, sedekah tu saja RM12,000. Masya-Allah. RM12,000. So dia kata perlu ke tak? Itu pendapatan selepas kematian. Jadi bukan harta dia. Maka hukumnya tak perlu difaraidkan. Ya, wallahu a'lam. Insya-Allah. Ini gunakan untuk isteri sajalah kalau ya, betul. pencennya. Ya, betul. Ah, Baik, saya rasa cukup dulu sekat itu walaupun banyak lagi soalan-soalan ni. InsyaAllah sekiranya ada masa yang lain, insyaAllah kita akan bertemu lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz insyaAllah Azza wa Jal. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang sudi meluangkan masanya bersama kita. Terima kasih kepada semua yang konsisten terus hadir dengan jumlah yang begitu ramai, masya-Allah, sampai ke akhirnya, penghujungnya, dan kita tutup majlis ini dengan doa ringkas daripada Ustaz. Ustaz, sekejap boleh Ustaz? Ya? Boleh? Okey, sekejap boleh? Boleh. Okey, tak Ustaz, sekadar nak ucap terima kasih atas doa daripada anak-anak murid yang ramai ni kan. Doa untuk saya dan bakal isteri saya. Dan satu lagi, anak-anak murid ni minta supaya besok akad nikah suruh buat live. Jadi siapa-siapa yang nak menonton boleh pergi ke page Ustaz Amran Yusof, penceramah bebas yang biasa saya buat kuliah tu. Bolehlah pergi dekat situ dan kita akan buat live 9:30 pagi ya, di Pejabat Agama Kuala Kubu, insya-Allah. Nak sampaikan hajat anak-anak murid yang nak tengok lah, insya-Allah. Wallahu a'lam, insya-Allah. Orang Kuala Kubu saya? Orang Bukit Beruntung tapi nikah di Pejabat Agama Kuala Kubu. InsyaAllah. InsyaAllah siapa-siapa Ustaz dah sebut tadi, siapa-siapa yang berhajat nak tengok majlis akad nikah Ustaz esok pagi 9:30 pagi, boleh tengok di dalam siaran Facebook secara live di Facebook Ustaz, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan doa ringkas daripada Al-Fadhil Ustaz untuk kita semua dan seluruh rakyat Malaysia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa mereka yang kami kasihi ya Allah. Anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Makbulkan doa kami ya Allah. Sampaikan hajat kami ya Allah. Tunaikan permintaan kami ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.